kita akan sentiasa mengerjakan sembahyang 5 waktu secara berjamaah. Ya, macam mana jauh pun biar berjemaah. Macam mana susahnya pun biar berjemaah. Apa saja program kita mesti sediakan diri kita untuk sembahyang secara berjemaah. Kerana barang siapa sembahyang berjemaah pula, Allah bagi mereka 5 ganjaran. Ada 5 ganjarannya. Yang pertama, dilapangkan hidupnya. Itu akan kita uraikan akan datanglah lambat lagi. Bukanlah pagi ni. Yang pertama, dilapangkan hidupnya. Yang kedua, lepas dari siksa kubur. Yang ketiga, dapat menerima kitab amalnya dengan tangan kanannya. Yang keempat, meniti siratal mustaqim cepat seperti kilat. Yang kelima, dapat masuk syurga tanpa hisab. Yang mana tak ada, cek kabur. Antara 5 ni. Ini dia tuan-tuan dan puan ya. Okey, sudah tu. Itu mukadimah baru tu. Belum mengajar benar lagi. Siapa ada kitab, buka muka surat 3. Di bawah tu, 3 baris dari bawah ya. Wa sammaitu bi hidayatis salikin fi suluki maslakil muttaqin. Wa sammaituhu, dan kami namakan dia, dan saya namakan dia, dan aku namakan dia. Dia tu apa? Kitab ni. Nama kitab ni aku namakan dia bi hidayatis salikin, dengan nama hidayatus salikin. Hidayah tu petunjuk, salikin tu artinya orang yang dalam perjalanan. Kita ni semua dalam perjalanan belaka ni. Kalau seorang dipanggil salik, kalau perempuan dipanggil salikah, kalau ramai-ramai macam kita pagi ni, salikin, sedang dalam perjalanan. Kita ni berjalan belaka tak? Tahu ke tempat mana yang saya baca ni? Ya? Ya ke? Okeylah, tak apa. Muka surat 7 dah? Okey. Oh, saya ingat atas itu tadi. Muka surat 7. Okey, tang mana? Lepas tasawuf. Oh, Jawi? Takkan muka surat 7 juga. Jawi muka surat berapa? Saya mau Jawi. Muka surat 3 juga. Betul lah. Dinamakan dia ilmu tasawuf. Siapa tak tahu? Yang Jawi. Ya Allah, dia tidak kena andai ke tu. Jangan harap tok guru nak nandainya. Tok guru kalau nandai, buku ni dah apa cacang berbau. Sana tempat ini tempat ini tanda ini. Tempat ini tanda. Ya. Taman mana Jawi? Muka surat berapa? Muka surat 3 taman mana? Lantaklah. Kita baca yang tadi senang. Wa sammaitu bi hidayatis salikin. Ya, ruminya cari dari mana-mana. Dan aku namakan dia dengan kitab ni Hidayatus Salikin. Mun tak jumpa mana buatnya. Dan kali tandalah tempat berhenti tu. Ya. Nak harapkan saya nandainya sudah jadi macam apalah, tempat ini, tang ini, tempat ini. Tuan-tuan tahu tak, saya ngajar kita ini 20 tempat tahu. Dalam sebulan 20 kali. Ya. Jadi dinamakan kitab ini ialah Hidayatus Salikin namanya. Artinya petunjuk bagi orang-orang yang salik, orang-orang yang sedang perjalanan. Kita ni semua dalam perjalanan belaka. Fi suluki, pada menyatakan jalan. Maslakil muttaqin, masalah-masalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ku namai akan dia dengan Hidayatus Salikin, pada menyatakan perjalanan orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Ya. Salikin muttaqin tu orang-orang yang takutkan Allah Ta'ala. Wallahu as'alu an yanfa'a bihi kama nafa'a bi aslihi. Amin.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallah, demi Allah, as'alu, aku minta, aku bermohon kepada kamu ya Allah, an yanfa'a bihi, bahawa kitab ini memberi manfaat pada kita. Kita baca kan ada tak manfaatnya? Aku harap ada lah manfaatnya, kata di pengarang ni ya. Dengan dia seperti manfaat dengan asalnya. Asal kitab ini dipetik daripada satu kitab yang bernama Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, iaitu karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Ya. Muka 6. Wa hadhi ilmun lati yanbaghi lil insan. Itu. Okey. Jumpa ke dah meh? Okey, kita baca ya. Wa hadhihi hiyal ulumul lati yanbaghi lil insan an yastaghriqa fiha umrahu tawila wala yaqna'u minha bikasirin wala qalil. Artinya, dan inilah, apa inilah? Inilah yakni apa? Yakni ilmu tasawuf. Yang kita ngaji ni bab tasawuf. Kitab kita ni ada mengandungi 3 bab. Ada tauhid, ada fiqh, ada tasawuf. Tapi yang ditekankan di sini, yang suruh kita ngaji sampai dalam-dalam, ialah bab tasawuf. Ya, tauhid setakat mengenal Allah. Setakat mengenal apa sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus bagi Allah. Itu tauhid. Fiqh, bab semayang, bab bersuci, bab mengenal air, bab mengenal najis. Lagi bab puasa, bab zakat, bab haji. Bab zakat pun tak ada dalam kitab kita ni. Bab haji pun tak ada dalam kitab kita ni. Dia setakat semayang je. Itu fiqh. Yang banyaknya bab tasawuf. Nanti akan kita baca, tapi di ujung-ujung kitab ni lah ya. Bab tasawuf, sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mazmumah, tentang hawa nafsu dan sebagainya. Yang kita nak ngaji dalam-dalam biar bab tasawuf. Dia kata pengarang ni ya, bukan kata saya. Iaitu segala ilmu yang sayugianya. Apa itu sayugianya? Pentingnya, mustahaknya, sayugianya bagi manusia bahawa dikaramkannya. Suruh karam itu. Artinya lepas ini terjun lombong, karam dan lombong ya. Itu kan? Artinya dihabiskan masanya. Seperti dikaramkan ya. Habiskan masanya untuk mengaji ilmu tasawuf. Di dalam akan umurnya. Kalau umurnya sudah 80, beyond 60 tahun, kerjanya mengaji tasawuf saja. Artinya dia habiskan umur untuk mengaji ilmu tasawuf. Dikaramkan katanya, habiskan umurnya tu. Ya, bagi apa? Umurnya lanjut. Umur dia lanjut. Tapi biar habis umurnya mengaji ilmu tasawuf je yang banyaknya ya. Pada menuntutkan dia. Menuntut seperti mengajilah, menuntut ilmu ya. Dan jangan memadai daripadanya dengan banyak. Kerana ilmu tasawuf ni banyak macam mana pun kira sikit. Walau tinggi macam mana pun ilmunya, dia kira sikit. Kerana ilmu manusia dibanding dengan ilmu Allah banyak ke sikit? Ilmu manusia dibandingkan dengan ilmu Allah banyak ke sikit? Sikit berbenar. Sikit tu apa keluarnya? Skomin berbenar. Tahu ke skomin? Skomin. Skomin. Komik. Kalau skor, skomik. Skomik. Skumin atau skomik. Skomik tu macam tu ya. Itu ilmu manusia. Jadi tak payahlah kita mendabik dadik. Ini kamu tak tahu ke siapa tahu. Graduate tahu. Hentikanlah. Ya. Kerana di sisi Allah sikit aja. Jadi yang banyak tu pun dikira sikit di sisi Allah Taala. Dan jangan membadai dengan sedikit, lebih-lebih lagi kalau ilmunya sikit. Dia rasa dia pandai benar. Ya, tak nak ngaji. Siapa yang ngajar? Ustaz Ibrahim lantaklah tak bersiar. Ya. Dia bukan ustaz pun, kata dia cikgu. Ya.
Jangan memadai apa itu. Yang sedikit lagi kena ditambahi ilmu itu. Yang banyak pun jangan rasa dah cukup. Kerana ilmu ni tak ada yang cukup-cukup. Yang betul-betul sempurna ilmunya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang lain sebut sikit belaka. Allah dah sebut dalam Quran. Wa qul apa ni? Wa ma ataku. Mana kali ya? Wa ma wa ma ata wa ma utul ilma illa qalila, ya. Dan tidak kuutuskan kamu itu dengan ilmu melainkan hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Wa ma utitum ilmi illa qalila, dan aku tidak berikan kamu itu ilmu melainkan hanya sedikit saja. Jadi kita ni jangan bangga dengan ilmu kita. Walaupun kita graduate mana pun. Kelulusan Mesir umpamanya, kelulusan Madinah umpamanya, kelulusan Mekah umpamanya, hafal Quran, tapi di sisi Allah sikit aja ilmunya tu, ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah dalam Quran, ya. Yang ni sayugianya bagi orang yang hendak kemenangan di dalam dunia dan akhirat, dihabiskan umurnya di dalam mengaji ilmu tasawuf. Habis umurnya biar ngaji tasawuf aja. Yang lain bukan tak usah ngaji, tapi yang ditegaskan, yang ditekankan ialah ilmu tasawuf. Kerana ilmu tasawuf ni memelihara hati kita ni, mendatangkan pahala bagi amal ibadah, mengesahkan pahala bagi amal ibadah kita. Itu ilmu tasawuf. Apa kita buat ni biar hati kita kena betul, kena ikhlas, kena semata-mata kerana Allah. Ya, kemudian kita buat tu mesti yang betul. Semayang tadi biar betul. Kalau semayang tadi tak ada tasawuf, sah ke tak? Sah lah, tapi tak dapat pahala, ya. Dia semayang tadi, Allah apa? Andai aku ni seorang yang rajin, macam ada pahala kan? Ya, walaupun betul bacaannya betul, apa namanya, tajwidnya betul, gerak-gerinya betul, cantik, tapi kalau hati tak ikhlas mata-mata kerana Allah, tak ada pahala di sisi Allah Taala. Lebih-lebih lagi kalau ada riya, ujub, takabur dan sebagainya, lagi dah tak ada pahala di sisi Allah Taala. Ya. Baik, itu dia, ya. Jangan memadai dengan sedikit, dan sayugianya bagi orang yang hendak kemenangan dalam dunia dan akhirat. Di dunia pun dia menang, di akhirat pun dia menang. Dihabiskan umurnya dalam mengaji ilmu tasawuf, sama ada ia fardu ain atau fardu kifayah, dan mengamalkan dia. Ilmu tu tak diamalkan. Orang yang ada ilmu tapi tak diamalkan macam orang ada pokok tapi tak berbuah. Ilmu tu biar diamalkan. Nak beramal pula mesti dengan ilmu. Dia dua-dua nak ada. Nak beramal mesti dengan ilmu. Ya, ada ilmu mesti diamalkan. Kalau ada ilmu tak diamalkan, macam orang ada alat tapi tak nak pakai. Ya, dia ada alat, siapa ada motokar, tapi tak nak pakai motokar, jalan kaki. Nak ke mana tu apa? Nak kipuh ke? Kata ngapa jalan kaki saja. Cerdik ke bingung? Rosak ke? Tidak kata. Oi, kamu tak ada duit beli minyak kau, minyak dah naik harga ni. Tak ada duit kan? Dia pun ngeluarkan duitnya, berkesa-kesa duitnya, beribu-ribu. Tak ada duit ni. Kata ngapa jalan kaki saja. Orang cerdik ke orang bingung tu? Orang tengin langsung, ya. Itu orang ada ilmu tanda amal. Demam apa itu juga. Di rumah ada besi basuh, tapi masuk kain apa? Nyentak, kerak nyentak. Itu ngempuk ke lantai, lempang. Itu mencari tiang. Ngapa mencari tiang? Nak bilah kain. Padahal mesin basuh ada tak pembilahan itu? Kata ngapa kamu nak apa ni? Saja. Cerdik ke bingung? Jadi kena diamalkan. Orang alim dengan ilmunya tidak diamalkannya, orang itu dahulu diazab sebelum diazab si penyembah berhala. Dengar elok-elok ni. Orang alim dengan ilmunya
tidak diamalkan, maka orang itu akan diazab sebelum diazab si penyembah berhala. Si penyembah berhala itu memang kena azab. Orang Hindu tu kena azab kalau dia mati dalam keadaan Hindunya lah. Orang Buddha tu memang diazab kalau dia mati dalam keadaan Buddhanya. Tapi bila nak diazab mereka, kamu tunggu dulu, kata malaikat. Aku nak mantai ulama tu dulu, katanya. Tunggu dulu, katanya orang yang patut kena azab, ya. Dia ngojekan ulama tu dulu. Fa'alimu bi'ilmihi lam ya'malam mu'azzabun min qabli 'abidil wasan. Ini kata ulama, namanya Ibn Ruslan. Orang alim dengan ilmunya tidak diamalkannya, seperti dialah yang dahulu diazab sebelum diazab si penyembah berhala. Jadi kalau ada ilmu kena amalkan. Nak beramal kena ada ilmu pula. Nak semayang kena ada ilmu semayang. Nak puasa kena ada ilmu puasa. Nak berjuang kena ada ilmu perjuangan. Nak kahwin kena ada ilmu perkahwinan. Nak didik anak kena ada ilmu kemasyarakatan. Nak menjaga kena ada ilmu perniagaan. Kerana amal tanpa ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak, reject. Jadi kena ada ilmu dua-dua. Nak semayang kena ada ilmu semayang, ya. Ada tak orang semayang tapi tak betul? Ada ke tak ada? Semayang ada mak kaji tapi tak betul semayang. Pasal apa? Pasal tak belajar. Orang belajar bab semayang dia tak nak dengar. Orang ngaji bab semayang dia, "Allah ustaz tu tak lain ngajar mayang. Jenuh, aku dah jenuh dah semayang. Dari tu muda sampai tua semayang, dia ngajar mayang lagi." Padahal kadang-kadang dia pun tak betul semayangnya. Takbiratul ihram salat. Allahu akbar. Betul ke tak tu? Betul kan? Kadang Allah. Ini takbiratul ihram ke? Ini apa? Tuan Jumat. Ini apa? Tabik tuan. InsyaAllah kita akan kupas yang ni, ya. Bab-bab semayang ni sampai kepada bab adab-adab mengerjakan semayang. Tapi tak tahulah dan kita Allah malam lah. Ini yang ajar ni dah 74. Ya. Okey. Jadi ada ilmu mesti diamalkan. Sayugianya bagi orang yang hendak kemenangan di dunia di akhirat, dihabiskan umurnya dalam mengaji ilmu tasawuf, sama ada ia fardu ain atau fardu kifayah. Fardu ain apa? Bab-bab semayang, bab-bab mengenal air, bab-bab mengenal najis dan sebagainya, ya. Atau fardu kifayah. Fardu kifayah apa? Ilmu memasak, ilmu industri mengeluarkan kicap, ilmu mengeluarkan chili sauce, ilmu mengeluarkan taufu, ilmu membaiki motor. Yang sebenarnya fardu kifayah ni lagi banyak daripada fardu ain, ya. Fardu kifayah lagi banyak daripada fardu ain. Mengeluarkan barang makanan yang suci dan halal, apa hukumnya? Sekali lagi, mengeluarkan barang makanan yang suci dan halal, apa hukumnya? Fardu kifayah, wajib bagi satu masyarakat itu. Mesti ada usaha untuk mengeluarkan barang makanan untuk dimakan oleh orang Islam yang suci dan halal. Kalau tidak, semua berdosa sekali. Semua sekali berdosa. Itu hukumnya fardu kifayah. Berapa jenis makanan? Sikit banyak ke jenis makanan yang nak dikeluarkan? Itu hukumnya fardu kifayah, ya. Kalau tidak, semua berdosa sekali. Ini bukan fardu ain. Fardu ain itu individu, tiap-tiap orang wajib belajar. Bab akidah semua orang kena belajar. Bab fiqh semua orang kena belajar. Buat tasawuf semua orang kena belajar, ya. Itu yang fardu ainnya. Fardu kifayah yang wajib atas satu-satu kumpulan masyarakat. Kalau ada yang mengerjakannya, yang lain tidak berdosa. Hari ini alhamdulillah bab makanan banyak dah pengusaha-pengusaha Islam yang mengeluarkan barang makanan. Yang halal dan suci. Balik dengan tengok kicap tu siapa buatnya. Chili sauce siapa mengeluarkannya. Kalau tengok chili sauce tu dibuat oleh kilang Kampung Kop katanya. Kampung Kop tu di mana? Setiawan. Ada ke orang Islam situ? Ataupun kicap. Siapa keluarnya? Kampung Rawa Goping katanya. Kampung Rawa ada tak?
Dulu lah nari saya tak tahu, saya dah lama tak tinggal kopi ni. Dulu ada Cina nyongongin aja. Sika lantin besar. Ada ke lagi? Ada lagi? Ada lagi ya. Saya tanya dia, "Atak ke orang Melayu beli lu punya kicap?" "Oh yo, loli mali wow." Berlori-lori datang beli kicap dia. Seronok benar dia makan kicap, sedap benar agaknya. Padahal diusahakan oleh orang yang tak belajar tentang taharah. Dia ada ke belajar taharah? Ada ke dia belajar bersuci? Itulah dia. Hukumnya fardu kifayah. Semua mesti ada dalam satu masyarakat tu. Baik. Kemudian fardu ain atau fardu kifayah, dan mengamalkan dia dan mengerjakannya dan mentelaah akan dia. Selalu dia ditelaah kitab-kitab tauhid, kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab tasawuf. Terutama kitab ini. When was the last time you opened this kitab? Udah. When was the last time you open this kitab? Bila yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan buka kitab ni? Bila? Awal bulan sudah ya? Sebulan biarkan je, tutup je. Siapa macamnya? Tikui, lipas, semut, anak-anak, ya macam je. Patutnya ditelaahkan tiap-tiap hari. Tambah di sini banyak wirid-wirid, zikir-zikir yang dibaca, boleh baca tiap-tiap hari, boleh baca mingguan dan sebagainya. Selalu dia ditelaah, selalu dia dirujukkan kitab-kitab ini. Dan mentelaah akan dia kerana tiap-tiap daripada membanyakkan mengetahui ilmu tasawuf itu, banyak dia mengetahui ilmu tasawuf itu, maka banyak takutnya akan Allah Ta'ala. Bila banyak tahu tentang tasawuf, takut jadikan Allah Ta'ala. Takut ibadahnya tak diterima Allah Ta'ala. Takut tak dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Takut dosa-dosanya belum terampun lagi oleh Allah Ta'ala. Takut tak dapat ganjarannya nanti daripada Allah Ta'ala. Takut dia tidak ikhlas, dan sebagainya. Bila ada ilmu tasawuf, baru dia jaga diri dia tu. Bukan saja jaga perkataannya, dia jaga hatinya tu, supaya apa yang dia buat semata-mata kerana Allah. Supaya dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Bukan senang ni tahu. Senang ke nak ikhlas? Nyakapnya senang lah. Tapi betul-betul hati nak ikhlas senang ke? Terus apalah, bila ada pengisytiharan ahli jawatankuasa yang baru, orang yang tak kena lantik, ada tak rasa? Alhamdulillah. Ada rasa apa itu tak? Aku tak ada dapat jawatan. Jadi artinya Allah tak nak aku menanggung bebanan jawatan jadi ahli jawatankuasa. Ataupun yang ramainya dia tak kena lantik, merajuk lepas itu, langsung tak datang ke masjid. Ada tak? Ada keedak usah bual lah. Ada keedak? Ini dia ya. Merajuk langsung tak datang. Padahal salah masjid kan? Dia tak kena lantik, salah masjid kan? Ini yang berlaku hari ini. Ikhlas ke tidak ikhlas dia datang ke masjid kerana Allah Ta'ala? Ikhlas ke tidak ikhlas dia berjemaah semata-mata kerana Allah Ta'ala? Ikhlas ke tak ikhlas dia mengimarahkan masjid kerana Allah Ta'ala? Yang itu yang nak kena apa? Begitu juga apa? Imam umpamanya ya. Kalau tak lantik jadi imam, lepas itu ke mana dia? Mayang ke tak? Mayang seorang-seorang merajuk ke tak? Itu kan senang tu, nak mengamalkan, payah tu. Nak betul-betul kerana Allah Ta'ala, bukan kerana yang lain. Okey, sudah itu. Sekarang terasa benar pula dia. Tok Bilal macam Jimat tak lantik dia menjadi Bilal macam merajuk ke tak? Merajuk ke tak? Kalau merajuk ikhlas hilang semua, habis pahala yang dulu-dulu tak dapat tahu. Jadi biar kita buat tu semata-mata kerana Allah. Jawatan jangan diminta, tapi kalau dah dapat diterima dan amalkan dengan sebaik-baik mungkin. Jangan minta. Dalam Islam tak ada minta jawatan ya. Abu Zar Al-Ghifari sampai tua minta jawatan, tak dibagi Rasulullah. Sampai tua tak dibagi Rasulullah jawatan. Kenapa? Dia tahu Abu Zar ni tak layak.
dalam satu-satu jawatan yang diminta. Rasulullah tahulah ya. Yang sebenarnya Allah yang menentukan. Jadi apa saja. Begitu juga tuan guru. Ya. Kalau dia tak layak, apa jadi tuan guru? Tak layak ngajar, apa ngajar? Itu dia. Lantaklah. Jadi kena belajar ilmu tasawuf tu kerana dia memelihara hati kita ni. Nak ikhlas, nak jujur, nak tawakal, nak berserah kepada Allah Taala. Lagi apa? Nak zuhud, nak taubat dulu. Sebelum kita mengajar tu taubat dulu kepada Allah Taala supaya apa yang kita buat tu semua jadi ibadah kepadanya. Baik. Mentelaahkan dia kerana tiap-tiap daripada membanyakkan mengetahui ilmu tasawuf itu, maka banyak takutnya akan Allah Taala. Ini yang penting kan ini. Kita banyak takutkan Allah Taala. Kita ngaji ni kerana takutkan Allah Taala tu tidak. Kita ngajar ni, saya ngajar ni kerana takutkan Allah Taala tu tidak. Kalau ada unsur-unsur takabur dalam ngajar ni macam Allah tahu ke dah. Kalau ada ujub dalam diri saya tengah ngajar ni, Allah tahu ke dah. Kita kena sedar Allah tu sentiasa mengetahui apa saja yang ada pada kita, sama ada zahir atau batin. Semua Allah tahu belaka. Dan yang lain daripada ilmu tiada dituntut memperbanyakkannya. Ilmu lain tak payah banyak tentang apa, tapi sekadar fardu ain saja. Ya. Melainkan sekadar fardu ain jua. Sekadar fardu ain aja. Dan kata Said Abdul Qadir Al-Idrus, ini ulama ya, Said Abdul Qadir Al-Idrus di dalam kitabnya yang bernama As-Samin, Darus Samin, nama kitabnya Darus Samin, kitab tauhid ya. Ketahui olehmu bahawasanya segala ilmu yang dituntut akan dia fardu ain itu 3 perkara. Yang kita nak tuntut mesti 3 perkara. Ya, tuan-tuan yang jadi AJK masjid ni pastikan ada 3 ilmu ini dalam masjid ni dituntut, dipelajari, dibahas. Yang pertama ilmu tauhid. Ya, yang kedua ilmu fiqh. Yang 3 ilmu tasawuf. Paling komannya mesti ada 3 ilmu ni ya. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ada, alhamdulillah. Soal dia tak datang itu bukan salah kita. Ya, itu bukan salah kita. Kita sudah anjurkan, sudah adakan program untuk mereka mengaji. Mereka tak nak juga datang, itu siapa salah? Salah sendirilah. Mengapa yang komen tak siap datang? Mengapa yang komen pilih-pilih tuan guru? Orang ini dia datang, orang ini tak nak datang, orang ini keras takut siap datang. Ya. Pasal wajib dia belajar ilmu tauhid, lebih-lebih lagi mengenal Allah Taala. Karena nanti bila masuk dalam kubur, apa soalan yang pertama ditanya dia Allah? Bab apa tanya dulu? Bab tauhid lah. Siapa Tuhan kamu? Kalau kita tak kenal Allah yang kita sembah, boleh jawab ke? Boleh jawab ke? Man rabbuka? Entah, tidak boleh teman tahu ke macam. Dan turun bagi malaikat ya. Wa man nabiyuka? Dia tak pernah kenal tentang Nabi Muhammad, tak pernah mengikut Nabi Muhammad, tak pernah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Boleh jawab kan Muhammadun Nabi? Tak boleh jawab. Itu yang pertama sekali tauhid. Tapi yang wajib menuntutnya sekadar mengenal Allah, sekadar mengenal sifat ataupun tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma, tauhid as-sifat. Itu 4 saja yang wajib dia belajar. Wajib dia ada ilmunya, iaitu tauhid uluhiyah. Ya, hanya Allah yang disembah, hanya Allah yang dia nak takut, hanya Allah dia nak tunduk dan patuh, hanya Allah dia menyerahkan diri dia. Dia berdoa hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah. Itu namanya uluhiyah. Kemudian rububiyah. Allah sebagai pentadbir. Allah lah yang menetapkan rezekinya, Allah lah yang menentukan umurnya, Allah lah yang menentukan perjalanan hidupnya, Allah lah yang menentukan segala-gala tentang dia. Itu namanya uluhiyah. Allah yang menjadikannya, Allah yang mematikannya, Allah yang beri dia penyakit, Allah yang menyembuhkan penyakit. Itu namanya apa? Rububiyah. Kena fahamnya tu. Yang ketiga al-asma, dalam al-asmaul husna tu. Ya, nak kena faham. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa, apa ilaha? Tuhan tu apa?
huwa ar-Rahman. Ar-Rahman tu apa? Ar-Rahim. Ar-Rahim tu apa? Nak tahu beza tu. Sampai habis kena ngaji Al-Asmaul Husna. Kemudian as-sifat yang kita ngaji sifat 20 tu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith sampai kaunuhu mutakalliman. Itu kena hafal, kena anu benar. Kena mahir betul. Itu ilmu tauhid. Tentang itu aja. Itu dah. Tak ada pula suruh tinggi-tinggi, tak ada, tak payah. Itu ilmu tauhid iaitu 3 perkara. Yang pertama ilmu at-tauhid, dinamakan dia ilmu usuluddin. Dan yang kedua ilmu syara', ilmu asy-syara'. Ilmu syara' itu ilmu tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Apa kerja kita? Kena semayang, kena ada ilmu semayang. Kena puasa, kena ada ilmu puasa. Kena zakat, kena ada ilmu zakat. Naik haji, kena ada ilmu haji dan sebagainya. Itu ilmu syara' namanya. Yang dinamakan akan dia ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Ilmu fiqhu. Ilmu fiqh. Yang ketiga ilmu batin, iaitu tasawuf nanti. Ilmu batin tu kena tahu. Dinamakan akan dia ilmu tasawuf. Adapun qadar fardu ain pada ilmu tauhid itu, ini fardu ainnya tentang ilmu tauhid, iaitu qadar yang mengetahui dengan dia zat Allah Taala. Zat itu bukan vitamin, protein, karbohidrat. Itu zat makan. Zat Allah Taala tu artinya apa? Diri Allah Taala tu. Macam mana? Apa aja? Laisa kamislihi syai'. Tidak menyerupai, tidak bersamaan dengan mana-mana yang baru. Itu namanya, itu zatnya, diri Allah Taala tu. Kena kenalnya tu. Mana rupanya? Entah, hanya Allah saja yang tahu. Itu zatnya. Kenal zat Allah Taala. Selagi boleh kita lihat, selagi boleh kita pegang, selagi boleh kita dengar, selagi boleh kita bayangkan, itu bukan Allah Taala. Dia tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Itu Allah Taala. Dia tidak bertempat. Kerana tempat tu dia yang menjadikannya. Jadi buat apa dia ambil tempat? Kita kena ngaji balik. InsyaAllah sampai ini kita, bila sampai muka surat 18 nanti kita akan bicara tentang sifat-sifat Allah Taala. Yang pertama, iaitu mengenal qadar, mengetahui dengan dia akan zat Allah Taala dan sifatnya yang salbiyah. Salbiyah tu bukan nama orang ya. Salbiyah tu artinya yang menafikan tuduhan-tuduhan yang tidak layak bagi Allah Taala. Itu namanya salbiyah. Kalau ada orang kata Allah itu jadinya 30 tahun yang sudah. Betul ke tak kenyataan ni? Allah itu jadinya 30 tahun yang sudah. Apa? Dinafikan oleh sifat qidam. Qidam tu artinya apa? Ya Allah. Qidam tu artinya sedia. Sedia tu artinya apa? Cakap Melayu ni, sedia apa artinya? Udah. Sedia ni apa artinya? Tidak ada permulaan. Adanya Tuhan tu tak ada permulaan. He has got no beginning. Tak ada mulanya. Bila Allah jadi, tak ada jadi. Allah tak pernah jadi. Allah tu ada je selama-lamanya. Dulu, kini dan selama-lamanya. Itu artinya qidam. Tidak ada permulaan. Lain semua ada permulaan. Saya ada permulaan tak? Tuan-tuan ada permulaan tak? Ada belaka. Itu namanya qidam. Itu salbiyah Salbiyah tu menafikan tuduhan yang tidak layak bagi Allah Taala. Ada 5 sifat salbiyah tu. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. Itu salbiyah lagi apa? Nantilah kita bicara insya-Allah mana ke dia? Sifat yang salbiyah dan sifatnya yang subutiyah. Apa itu subutiyah? Sabit. Apa itu sabit? Pisau bengkok motong rumput Apa itu sabit? Sabit tu artinya tetap ada. Tak pernah tak ada. Menetapkan, itu namanya sabit. Mengisbatkan tu menetapkan. Cakap kitanya menghe'ekan. Faham ke dia menghe'ekan? Allah itu berkuasa. Jawab. He'e. Lagi sekali.
Allah itu hidup selama-lamanya. Jawab. Itu mengisbatkan, mensabitkan. Ngaji tauhid ni nak kopi itu tau. Kalau tidak boleh dia. Itu sebab orang tak pernah tak berkenan ngaji tauhid. Itu mengisbatkan, menghe'ekan. Itu akan datang kita baca insya-Allah. Ya. Itu subutiyah yang tetap mesti ada, tak pernah tak ada. Ya. Yang subutiyah dengan sekira-kira mengesahkan, itu bukan mengesam gitu ya, mengesahkan sad ha, bukannya mem. Mengesahkan akan imannya. Kita hendak iman kita sah ke tak sah? Kita hendak iman kita sah ke tak sah? Tak sah. Kita hendak iman kita ni sah, supaya Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Tidak ada pengiktirafan dari Allah kita ni sebagai hambanya. Ya. Kalau diiktiraf oleh Allah, apa jadi? Apa dapat? Apa keuntungannya? Allah akan isytihar. Macam mana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sambung. Fadkhuli fi ibadi. Lagi. Wadkhuli jannati, kata Allah. Wahai orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembali kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai. Allah redha dengan dia, dia pun redha nak balik dengan Allah Taala. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Allah istihar, kamu tu hamba aku. Tak, kata nak. Ya. Allah sendiri istihar. Jadilah kamu tu hamba-hamba aku, kata Allah. Bila kita dilantik ataupun diisytiharkan oleh Allah, disahkan oleh Allah sebagai hambanya, apa Allah nak bagi? Wadkhuli jannati. Welcome to my syurga. Tak, kata tak. Lagi. Welcome to my syurga. Tak, kata tak. Mana Haji Rahman? Tak kata tak? Allah isytihar, Haji Rahman, kamu adalah hamba aku. Tak kata tak? Bila dapat tu? Welcome to my syurga. Itu dia. Tapi syarat nak ada pengesahan dari Allah bahawa kita ni hambanya. Hari ini kita aja mengaku diri kita ni sebagai hamba Allah. Allah terima kehendak penghambaan kita, itu soal lain, kita tak tahu. Tapi kalau Allah dah isytihar sebagai hambanya, garanti Allah akan bagi syurga kepada kita. Ini yang kita 40 ni tunggu lumuh datang pagi-pagi ni. Ya, patutnya apa buat lepas subuh ni? Meroloh. Pandai dah meh ya. Tapi mudah-mudahan pengorbanan kita itu akan dibalas oleh Allah dengan syurga nanti ya. Itu dia. Kena belajar tu tuan-tuan. Itu salbiah dan sifatnya yang subutiyah. Yang wajib mesti ada. Ya. Kemudian dengan sekira-kira mengesahkan akan imannya, yakni mengenalkan barang yang wajib bagi Allah Ta'ala. Yang wajib tu apa? 20 sifat yang wajib. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Siapa belum dapat lagi wujud, qidam, baqa tu, dengar ni, siapa belum dapat lagi, ya, tak hafal lagi, esok pergi daftar nama tadika Islam. Pasal apa? Dia mahu tak hafal ke tak? Dia mahu hafal tak? Hafal, kita tuknya tak hafal, opahnya tak hafal. Esok daftar tadika Islam. Mereka hafal tau. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun hayyun, sama basar, kalamun qadiran muridan, aliman hayyan sami'an, Allahu basiran mutakalliman. Apa ke belum? Kalau belum, esok daftar nama tarikat Islam. Walaupun janggut dah putih ya. Ini kena belajar ni tuan-tuan ya.
Bukan main apa aja ya. Kena belajar betul. Bukan hal itu aja, itu ngapal wujud apa namanya? Ngapal sifat aja. Maknanya nak tahu. Ya. Maknanya nak tahu. Ilmu apa maknanya? Mengetahui. Nak tahu tu ya. Iradah apa maknanya? Menentukan. Dalam kitab kata berkehendak dan sebagainya. Kita tahu tu. Itu dia apa? Ilmu tauhid. Zat Allah Ta'ala dan sifat yang salbiah dan sifat yang subutiyah dengan sekira-kira mengesahkan imannya, yakni mengenalkan barang yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil baginya. Mustahil itu artinya apa arti mustahil? Tak terima akal akan adanya. Kalau ada benda itu, akal tak terima, akal tolak. Ada yang mustahil tu. Allah itu mati. Apa katakan? Apa katakan? Mustahil, tak terima, no way I will accept, katakan itu arti mustahil. Mustahil ni hanya pada Allah saja, pada harus tak ada mustahil. Pada Allah mustahil. Allah itu lemah, apa katakan? Ya Allah, tak faham ke mana? Allah itu lemah, apa katakan? Mustahil. Allah itu pekak, apa katakan? Mustahil. Allah itu buta, apa katakan? Mustahil. Itu benda yang mustahil, tak terima akal. Adanya benda itu tak terima di akal. Nanti kita akan belajar insya-Allah ya. Itu mustahil. Nak tahu tu, yang wajib mesti ada, yang mustahil mesti tiada bagi Allah Taala ya. Yang harus boleh ada, boleh tak ada. Contoh, pukul 12 sekarang Gopeng ini akan banjir. Macam mustahil ke? Wajib ke? Apa jadi? Harus. Terserah kepada Allah. Kalau Allah nak banjirkan, banjirlah. Kalau tidaklah. Lagi 5 tahun Cik Mustafa kita akan jadi Menteri Besar Perak. Apa hukumnya? Harus. Bukan mustahil ya. Tidak pula wajib. Kalau wajib mesti jadi Menteri Besar. Tapi harus. Contoh aja lah ni ya. Dan sebagainya. Itu harus. Itu akan datang kita baca insya-Allah. Ya, wajib, mustahil, harus. Itu 3 aja hukum akal tu. Hukum syarak ada 5, hukum akal ada 3. Wajib, mustahil, harus. Itu kena belajar yang tu. Dan yang jaiz. Apa jaiz? Jaiz yang nyanyi tu ya. Apa jaiz? Jaiz tu artinya yang harus. Boleh ada, boleh tak ada. Itu jaiz ya. Apa contohnya? Contohnya jaiz apa? Menguap. Siapa nak menguap dah. Harus. Tak ada berdosa, tak ada pahala. Ini jaiz tentang ilmu apa? Ilmu tauhid. Jaiz ni boleh ada, boleh tak ada. Akan berlaku gempa bumi di Gunung Kandu. Macam? Akan berlaku gempa bumi di Gunung Kandu. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Jaiz. Bukan mustahil ya. Tidak pula wajib. Kalau wajib mesti berlaku. Tapi kalau Allah nak berlaku boleh tak? Boleh. Itu namanya jaiz. Harus. Kita ni semua harus berlaku. Saya ni harus. Tuan-tuan semua harus. Perempuan semua harus. Boleh ada, boleh tak ada. Kalau ada, adalah. Terimalah. Kalau tak ada, sikit lagi esok tak ada. Macam mana Ustaz Ibrahim jawab dah apa? Udah tak ada kata dia. Udah qalu punya. Tahu qalu? Tahu ke reti apa qalu? Qalu tu retinya berkata mereka itu. Tapi dapat orang Melayu bila sebut qalu tu macam udah matilah tu. Entah mana datangnya entah. Dia memang ada ayat Quran betul ya. Tapi qalu yang itulah yang dipahami oleh orang Melayu ni. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sebab orang Melayu mengatakan bila qalu tu matilah. Padahal qalu tu bukan qalu mati, berkata mereka itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kata qalu tu mati. Padahal qalu tu mereka berkata. Itu cerita lain ya. Itu harus ya. Adanya kita ni, tak ada pun kita ni hukumnya harus.
Ya, terima di akal. Orang yang dah mati itu terima di akal kita dah. Ke mana orang tu dah mati? Terima di akal dah. Terima dah. Orang yang masih hidup kita pun terima akal juga, dia ada. Itu artinya harus jaiz. Dan demikian lagi mengenal akan seumpama yang demikian itu bagi segala rasul. Rasul-rasul itu nak kenal. Ada yang wajib bagi rasul, ada yang mustahil bagi rasul, ada yang harus bagi rasul. Alaihimus salatu wassalam. Alaihim tu kepada atas mereka itu. Selawat dan salam. Bila ada rasul tu kena selawat. Bila sebut aja nama Muhammad kena jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat dan salam, ya. Dan beriman dengan segala yang didatangkan oleh mereka itu. Kalau Rasul itu bersabda dalam hadisnya, kena wajib kita beriman. Ya, wajib percaya. Walaupun benda-benda itu tak boleh nak dibuktikan, tak dapat bukti, tapi kena yakin bahawa apa yang disabdakan oleh Rasul itu adalah benar. Ya. Kalau Rasul sebut tentang syurga, percaya tak syurga itu ada? Percaya ke tak? Percaya. Kena yakin. Sedangkan boleh dibuktikan syurga. Siapa ada pernah tengok syurga angkat tangan? Saya nak tengok benar mana kubur orang. Tak ada siapa yang pernah tengok syurga. Tapi wajib percaya tak? Wajib percaya ke tak? Jangan ada kata ke ni. Jangan. Kafir jadinya, tahu? Kena yakin syurga itu ada. Kena yakin neraka itu ada. Kenapa? Rasulullah sebut ada neraka. Quran pun ada sebut tentang neraka, kan? Jadi wajib yakin benda itu benda gaib. Benda yang tak dapat dibuktikan dengan terang. Tapi wajib kita yakin. Kerana ini sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga siksa kubur. Kata Rasul ada siksa kubur. Wajib kita percaya. Padahal boleh dibukti ke tak? Mau kita korek kubur orang kafir. Nampak ada kena siksa? Ada tak dia kena siksa? Tak nampak, kita tak dapat bukti. Dia serupa macam mayat-mayat lain. Reput macam itu juga, busuknya macam itu juga, macam mayat-mayat orang beriman juga. Ya. Tapi wajib kita percaya bahawa siksa kubur tu ada. Dah masuk je dalam kubur, dalam hadis kata apa? 3 langkah aja orang yang mengantar tu dalam kubur, dengar seliparnya berbunyi 3 langkah, datanglah 2 orang malaikat. Namanya apa? Seorang namanya apa? Munkar. Seorang lagi namanya Nakir. Munkar dan Nakir. Nakir ya, bukan nangkir. Banyak orang sebut munkar nangkir. Mana ada nangkir? Nakir. Kalau na ada nakir. Munkar nakir, bukan nangkir, ya. Datang kedua orang malaikat tu menanya, siapa Tuhan kamu? Siapa nabi kamu dan sebagainya. Wajib kita yakin tu. Wajib percaya. Kerana Rasul tu mustahil dia berbohong. Kalau ada sekali dah Nabi Muhammad tu berbohong, macam sekali jadilah Nabi Muhammad tu berbohong macam. Kita pun berbohong sajalah. Ngapa kamu bohong? Nabi pun bohong. Dia jadikan alasan bagi kita nak berbohong. Sebab itu Nabi tak pernah berbohong. Mustahil Nabi itu berbohong, ya. Dan mustahil Nabi itu tidak menyampaikan kepada kita. Itu kita belajar lagi, insya-Allah akan datang. Itu fardu ain tu, ya. Alaihimus salatu wassalam, dan beriman dengan segala yang didatangkan oleh mereka itu. Bermula mengenal akan yang lebih daripada yang demikian itu, iaitu fardu kifayah. Tak payahlah dia kaji-kaji benar tentang Allah tu lebih-lebih sangat. Itu hukumnya fardu kifayah. Wajib juga, tapi bukan wajib individu, wajib masyarakat. Ada dalam kampung tu orang yang betul-betul mahir, yang boleh menyelesaikan masalah-masalah yang rumit-rumit tentang akidah. Begitu juga tentang tasawuf, hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain, ya. Adapun qadar fardu ain pada ilmu syarak, maka iaitu mengenal qadar yang mengetahui dengan dia segala yang fardu taharah. Kena kenal macam mana nak bersuci. Taharah tu artinya bersuci. Ya, dan fardu sembahyang, nak kena kenal sembahyang. Takbiratul ihram macam mana, Fatihah macam mana, rukuk macam mana, iktidal macam mana, kena tahu yang tu, ya. Fardu sembahyang dan fardu puasa, begitu juga puasa, perkara yang membatalkan puasa apa dan membatalkan akan dia. Dan fardu haji, nak pergi haji apa, kena belajar dulu, jangan pergi saja melancung namanya, kena belajar dulu.
Ramai orang pergi haji tapi tak ada ilmu tentang haji. Saya pernah tengok jauh macam di Mina tu. Dia ada kemah besar masjid ada kemah. Dari sini ke ujung tu ada. Saya nampak dari jauh tu ada satu orang lelaki pakai spender. Dia ngenakan spender, dia dalam ihram. Dalam ihram boleh ke pakai spender? Kenapa? Dia tak boleh pakai pakaian yang berjahit. Tapi dia pakai spender. Sedangkan dia udah sampai ke Mina tu, udah ni haji dari Mekah lagi dah. Nampak tu? Dalam ihram tu, pakaian dia pakai ihram. Tanda dia belajar ke tak tu? Tak belajar, apa dia cekih datang? Kalau tak belajar ya, apa dia cekih pergi ke Mekah? Melancong ajalah. Itu saya tengok macam nak negur nu jauh sana, orang beratus-ratus, mana nak anunya? Mana nak negur ya? Itu tak ada belajar. Sebab itu amalan tanpa ilmu ditolak. Mardud kata Nabi ya. Kena ada ilmu. Dan zakat dan sekaliannya ya, itu fardu ain ya. Dan zakat dan sekalian yang membatalkan dia. Bermula yang lebih daripada itu iaitu fardu kifayah juga. Adapun qadar fardu ain pada ilmu batin itu iaitu mengenal iaitu ilmu tasawuf, maka iaitu barang yang sejahtera dengan dia segala amal yang zahir daripada fasad terkena daripada binasa. Jangan jadi amalan itu binasa, tak dapat pahala. Dan sejahtera daripada yang membatalkan akan dia seperti sembahyang kita biar diterima oleh Allah, jangan dibatalkan ya. Seperti membatal sembahyang daripada yang membatalkan pahalanya, seperti bahawa seorang apabila sembahyang ia serta riak, sembahyang dengan riak, macam dapat pahala ke tak? Tak dapat pahala. Esok bila dibagi-bagi pahala kepada mereka dalam syurga, kita minta pahala ayam mana gitu ya. Apa kata malaikat? Kamu minta kepada orang yang kamu riakkan ibadah kamu dulu. Kamu riak kepada siapa? Riak kepada mufti, minta kepada mufti. Apa nak dibagikannya? Dia pun teruk. Senang ke susah dia tu? Teruk. Apa nak dibagikannya? Jadi kita buat biar semata-mata kerana Allah. Itu nama riak. Atau ujub. Apa tu ujub? Ujub artinya apa? Heran diri. Andai aku ni tu ujub. Terror aku ni ujub. Cantik aku ni ujub. Kaya aku ni. Pandai dan sebagainya. Itu ujub. Heran diri. Kalau dibanding dengan orang lain, itu namanya takabur. Andai aku ni daripada ajimat. Macam? Itu takabur. Mana tak? Nak ujub ke nak takabur? Mana tak? Dua-dua tanda ya. Itu ujub. Atau sum'ah. Sum'ah apa? Kedengar-dengar. Lepas saya ngajar ni saya tanya ajari. Apa ajari? Sedap tak saya ngajar? Sedap betul. Kembang hidung sampai ke kampung kembang. Itu namanya sum'ah. Tapi kalau kata entahlah kata aku ngantuk aku mendengar kata. Macam? Monyok aja bercakap entar. Bagi dia mana selmak lepas ni makan pun tak lalu. Itu namanya sum'ah ya. Kedengar-dengar. Supaya dipuji dia orang. Itu semua itu sifat mazmumah akan kita baca insya-Allah ya. Atau barang sebagainya, itu bukan sakitnya tu ya. Itu barang sebagainya, bukan siakit tu, sin ya alif kaf ya ta siakit gitu. Sebab itu bawa pen, tulis di atas tu dan barang yang sebagainya, maka membatalkan dia akan sawab. Sawab tu artinya apa? Pahala. Membatalkan dia akan pahala ibadah tu. Tak ada sawab. Ada baca sawab tak? Allahumma ja'al sawaba ma qara'na, minta dengan Allah. Ya Allah berilah pahala di atas bacaan-bacaan kami. Itu namanya sawab tu pahala. Sawab sembahyangnya itu. Dan kata Said Abdul Qadir Al-Idrus di dalam kitabnya Darus Samin, apa katanya? Wa li tahsili hadzal qadri yakfil amalu bi kitab Minhajil Abidin wa tafsilu hadzal ilmi laisa min fardhil ain. Artinya bagi menghasilkan akan ilmu tasawuf yang qadar ini, yakni fardu ainnya, memadalah ia dengan mengamalkan barang yang di dalam kitab Minhajul Abidin. Ada satu kitab namanya Minhajul Abidin, karangan Imam Al-Ghazali.
Ada baca kitab itu? Sekali lagi nak tanya, ada baca kitab itu? Kata kalau tak ada, carilah nama kitabnya Minhajul Abidin. Ada yang ruminya pun ada. Ya, ada penerangan dalam bahasa moden pun ada ya. Nama kitabnya Minhajul Abidin. Ya. Kalau tak ada, carilah. Di mana nak cari? Sekali lagi, di mana nak cari? Di kampung lah. Ya. Itu Minhajul Abidin ya. Sini ada ngaji tu? Tak ada orang baca Minhajul Abidin? Tak ada ya? Carilah tok guru yang boleh ngajarnya. Itu fardu ain tu tau. Minhajul Abidin. Ya, memadailah dengan mengamalkan barang yang dalam kitab Minhajul Abidin. Min manhaj tu artinya kaedah, cara-cara nak beramal. Orang nak beramal, abidin tu orang yang beramal. Ya, apa cara-cara, kaedah-kaedah, metod-metod nak beramal. Itu namanya Minhajul Abidin. Bagi Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Dan mengenal perceraian ilmu batin ini bukannya daripada fardu ain. Wallahu alam. Akan datang kita akan baca kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Apa tanda ilmu yang memberi manfaat itu ya? Itu akan datang kita baca. Untuk hari ini cukuplah sekadar itu. Sudah 56 minit 21 saat. Dah dekat sejam nanti ya. Sekian dulu pembacaan kita pada